Okey Alid, berkenaan apa yang Alid share ni kan pada SB dia macam ni. Kita kena ingat satu hal supaya kita tidak teremosi. Kadang syariat tu, peraturan tu dah dibuat elok kan. Kalau elok lah peraturan garis panduan guideline dia tu. Tapi pelaksanaan tu dia bergantung kepada rohani seseorang tu. Jadi kalau kita berjumpa dengan situasi macam ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menunjukkan kita supaya kita ni menilai. Dalam kita menilai orang, kita menilai diri kita kan. Bila kita tahu dia buat tak betul, jadi kita doakanlah pada dia supaya Allah Ta'ala ubah diri dia menjadi lebih baik. Kiranya dia tak betul lah tu ambil duit orang kan 100 kan. Nak makan je benda haram, mungkin dia terdesak. Tapi kadang orang tu dia memang sengaja macam tu. Walhal benda tu tak boleh pun buat macam tu. Tapi kadang sebenarnya Allah ni dia nak uji kejernihan hati kita. Bila kita nampak situasi yang macam tu, apa yang perlu kita buat? Kan Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia betulkan dengan tangan, tak boleh dengan lisan. Paling selama-lama iman adalah betulkan dengan hati kan. Jadi dalam kes ni baguslah dah ambil tindakan. Maksudnya kita pergi cakap dah salah, dia bagi resip yang baru. Maksudnya kat situ dia tak boleh nak ambil duit dengan cara tak betul lah kan. Dia dah ada gaji dia, memang dia tak boleh buat macam tu sebenarnya. Tapi kita kena faham orang ni dia tak. Jadi dalam kita nak menjaga sangka baik kita dekat orang tu, memang kita tak boleh nafik. Kita kadang membenci sampai kita benci pada diri orang tu. Bila orang buat tak betul, sebenarnya hakikat Islam tak ajar kita benci orang tu. Islam melarang kita membenci orang, tapi Islam mengajar kita untuk membenci perbuatan tersebut. Jadi bila Allah Ta'ala hadirkan situasi macam tu kepada kita kan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita supaya kita mendoakan dia. Bila kita doakan dia dengan ikhlas, dengan rendah diri kita pada Allah, kita pun takut, ya Allah, hari ni aku nampak orang ni buat salah macam ni. Adakah satu hari nanti aku akan buat macam ni juga bila keadaan kehidupan aku benar-benar terdesak? Adakah orang ni benar-benar terdesak hingga dia buat macam ni? Ya Allah, kena sentiasa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bawa kesalahan orang tu kepada diri kita, jadi kita cuba fikir, kalau aku buat macam ni, kenapa aku buat macam ni? Adakah mungkin aku terdesak, jadi aku kena baiki. Jadi aku doakan dia. Jadi kalau dia memang perangai dia, kita tak tahu background dia kan, mungkin dia orang kaya ataupun mungkin habit dia mencuri. Jadi kita doakan juga dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hidayah dekat dia supaya dia bertaubat, dia tak buat benda-benda yang buruk kan. Jadi sebenarnya adalah soal kejernihan hati. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kat situasi-situasi yang kita tak suka, memang kita tak suka kepada benda yang tak betul kan. Tapi sebenarnya Allah sedang mendidik hati kita supaya menjadi lebih jernih. Sebab hidup sebenarnya adalah untuk berkasih sayang. Walaupun orang buat tak betul, kita kena betulkan. Kalau tindakan tadi macam tadi buat dengan tindakan itu betul, so, maksud kita tanda kita kasih dekat dan sayang dekat dia. Tapi dah masa yang sama kita kena doakan dia. Dan kalau kita ada sedikit rasa kesal, itu biasa sebab lumrah kita manusia kan. Tapi kita istighfarlah supaya kita sendiri pun tak terbuat tak jadilah buat benda-benda macam tu kan. Jadi benda-benda memang berkait dengan emosi ni memang kita kena teliti. Lagi satu, bersangka baik kan. Kita kena usaha sentiasa bersangka baik dengan orang. Dan kita pun kena bersangka baik pada diri kita kan. Jaga diri kita, percaya dengan diri kita, yakin juga dengan apa yang kita pegang. Lepas tu, dalam masa yang sama, sebenarnya kita tak boleh nak bandingkan orang tu, orang ni macam ni. Kalau kita kata buruk-buruk aku pun, aku tak buat benda jahat, contoh kan. Sebab kita takut nanti kita jadi riak. Katalah kita miskin-miskin kita pun, susah-susah kita pun, aku tak buat macam imam tu buat, aku tak buat macam ustaz-ustazah tu buat. Macam
Bila orang buat salah aja, kita kita letak salah dekat orang. Jadi seolah-olah nanti kita akan rasa macam diri kita ni suci, kita akan nanti akan timbul riak kan. Jadi benda-benda tu adalah jarum-jarum halus yang syaitan cuba cucuk kita. Jadi soal bersangka-sangka ni sebenarnya dia akan jadi perkara yang perlu kita kena teliti, sebab syaitan dia akan cucuk dekat situ satu hal. Jadi memang kita kena ingatlah, memang sebab sebenarnya kita tak mampu ubah apa-apa pun. Dulu masa kecil kita nak ubah dunia, kita tak boleh nak ubah kan. Bila kita makin dewasa, kita nak ubah negara kita nampak tak boleh. Lepas tu nak ubah kampung kita pun tak boleh. Bila at last kita dah beranak pinak, anak-anak dah besar, kita boleh conclude bahawasanya aku nak ubah anak bini aku pun, laki aku pun tak dapat. Jadi kita cuma boleh ubah diri kita sendiri sahaja. Bila kita ubah diri kita menjadi lebih baik, insya-Allah kita akan tenang, kita akan bahagia dan kita tak akan teremosi yang sangat teruk. Jadi kita berbaliklah bahawasanya kita ini adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Jadi kita akan rasa tenang, insya-Allah. Jadi bila kita redha dengan sedikit ujian-ujian ni, maka kita akan bertambah syukur, dan bila bertambah syukur kita akan rasa betapa indahnya kehidupan kita ni, insya-Allah. Okey, baik.